Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 10 Jun 2021. Kerajaan Negeri Sabah kini membenarkan kedai runcit, kedai serbaneka dan kantin di dalam kawasan hospital kerajaan dan swasta beroperasi 24 jam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya berkata kebenaran ini berkuat kuasa serta merta. Sementara itu, Sabah mencatat 232 kes baharu COVID-19 dan 2 kluster semalam. Kes baharu antaranya melibatkan 127 kes saringan kontak rapat, 55 saringan kluster, 25 saringan bergejala dan 9 saringan bersasar. Manakala kluster dicatatkan ialah kluster Lot 9 Beaufort Kuala Penyu dengan kes indeks melibatkan seorang pegawai Amanah Ikhtiar Malaysia dikesan positif melalui saringan bergejala. Kluster Jalan Wisma Kota Kinabalu pula melibatkan kes indeks seorang tukang masak lelaki sebuah hotel di bandaraya. 3 kematian turut direkodkan di Tawau. Sementara itu, setakat semalam, jumlah kumulatif pendaftaran vaksinasi meningkat kepada 585,227 orang bersamaan 20%. Dalam pada itu, Datuk Masidi turut memaklumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 lokaliti di Kudat dan Kinabatangan bermula 11 Jun hingga 24 Jun selaras dengan keputusan Kerajaan Persekutuan. Lokaliti berkenaan ialah Kampung Singgah Mata Banggi dan Kampung Sinsan di Kudat, selain perumahan Kilang Ladang Ong Yahu di Kinabatangan. Menurut Datuk Masidi, setakat ini terdapat 8 kes positif di Kampung Singgah Mata, manakala 9 kes positif di Kampung Sinsan. KKM juga telah melaksanakan 151 ujian saringan di perumahan Kilang Ladang Ong Yahu Kinabatangan dan 28 orang didapati positif. Sementara itu, PKPD di Kampung Pirasan Ulu Kota Belud dan Taman Sawit Balong Tawau ditamatkan hari ini seperti dijadualkan selepas KKM mengesahkan berlaku penurunan kes dan kluster adalah terkawal. Lebih 7,800 individu di Beaufort telah mendapat vaksinasi melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan sejak Mac lalu. Ia turut meliputi petugas barisan hadapan serta golongan berisiko seperti warga emas dan penghidap penyakit kronik. Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Beaufort, Dr. Siti Norhaniza Maat berkata, jumlah penerima vaksin dijangka bertambah berdasarkan sambutan baik masyarakat di daerah berkenaan. Bila kami masuk untuk memberi ceramah, ada yang ragu-ragu. Tapi bila sudah diorang tengok ramai orang sudah kena vaksin, ramai yang datang pergi mendaftarlah. Ada yang tiada mai sejahtera tapi datang pergi dewan dan mendaftar. Jadi kami sangat gembira bila dapat sambutan yang menggalakkan. Dr. Siti Norhaniza ditemui pemberita RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pak Musa Beaufort. Sementara itu, penduduk yang ditemui menyatakan sentiasa menyokong setiap usaha memperkasa kesedaran masyarakat mengenai vaksinasi dan pematuhan SOP dalam tempoh pandemik. Kita telah pun menggerakkan semua JPKK di peringkat kawasan masing-masing bahawa mereka akan membantu pihak kerajaan dan bukan saja menghibahkan tetapi memasang papan-papan tanda. Mereka daripada luar daerah, mereka-mereka yang terlibat dalam PKPD. Amat gembira sekali kerana dapat pemberian vaksin secara percuma dari pihak KKM dan pihak kerajaan. Kita anda patut dengar info yang indah baik pasal vaksin. Kita akan bersyukur kepada pihak kerajaan. Terdapat 2 PPV di Beaufort termasuk Dewan Kesenian Membakut. Sementara itu, di Pinampang, program vaksinasi juga giat dijalankan di 2 PPV iaitu Dewan Kebudayaan Pinampang dan Klinik Kesihatan Pinampang. Penerima vaksin yang ditemui RTM menyatakan keterujaan selepas disenaraikan untuk program berkenaan. Apabila saya datang untuk dos pertama, memang excited dengan takutlah sampai BP pun ada naik, tetapi selepas itu sudah disuntik dengan dos pertama dan saya pulang rumah mungkin side effect itu adalah saya rasa mengantuk dan lapar, dan selepas itu macam untuk dos kedua saya tidak dapat sabarlah. Jangkitan semakin naik dan saya rasa dan juga usaha kerajaan untuk adakan lockdown pertama, kedua, ketiga
masih juga naik. Jadi bagi saya kan tidak ada cara untuk kita menghalang penularan jangkitan ini kecuali untuk mendapat herd immunity. Kami merasa bangga, merasa bagus, mereka selesa atas semua situasi di sini. Dan juga jururawat dan sebagainya, doktor-doktor pun begitu baik dengan kami. Dia tanya kami dengan very polite lah. Selesa betul, kami rasa dalam hati tenang dan gembira. Sebenarnya suntikan tu taklah menyakitkan dan selepas terima suntikan saya pun rasa sihat. Pada kawan-kawan di luar sana yang belum mendaftar vaksin, silalah daftar. Terimalah vaksin untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Pada saya, rakyat Malaysia perlulah mengambil suntikan vaksin ini agar kita dapat menghentikan penularan virus ini, agar badan kita juga lebih kuat untuk melawan virus ini kelak, insya-Allah. Program outreach juga giat dilaksana kerajaan di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memperluas liputan vaksin. Di Sipitang pula dianggarkan lebih 300 orang mendaftar di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Majlis Daerah Sipitang untuk mendapatkan suntikan vaksin setiap hari. Pegawai Daerah Sipitang Awang Kuraimi Pangeran Abdul Rahman berkata penduduk memberi maklum balas positif dan yakin dengan program vaksinasi yang giat dijalankan bagi melindungi diri dan keluarga. Kita mengharapkan semua rakyat di Sipitang dapat mendaftar dengan segera untuk memastikan program imunisasi kebangsaan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan semua agensi setakat inilah di daerah Sipitang bekerjasama untuk sama-sama memastikan program imunisasi kebangsaan ini dapat dilaksanakan dengan jaya mengikut matlamat yang diharapkan. Awang Kuraimi ditemui pemberita RTM selepas meninjau PPV Dewan Serbaguna Majlis Daerah Sipitang. Setakat ini PPV Sipitang mencatat seramai 7,152 penduduk berjaya divaksinasi sejak Mac lalu. Dalam perkembangan lain mengenai jambatan runtuh di Kampung Long Pasir Long Mio, Awang Kuraimi memberitahu pihaknya sedang mengambil tindakan dan membina jalan alternatif untuk penduduk yang terputus hubungan serta bekalan harian. 9 warga asing disyaki terlibat sindiket memalsukan dokumen pengenalan diri ditangkap dalam operasi serkap Jabatan Imigresen Sabah pada Sabtu dan Ahad lepas. Suspek terdiri 6 lelaki dan 3 wanita ditangkap di 3 lokasi berbeza sekitar Kota Kinabalu iaitu Kampung Likas, Kampung Air dan Inanam. Turut disita 2 kenderaan dan pelbagai dokumen rasmi kerajaan yang dipalsukan seperti surat pengesahan dokumen sementara dan resit pengenalan sementara yang biasanya dikeluarkan Jabatan Ketua Menteri. Pengarah Imigresen Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin berkata, sindiket dijalankan di rumah itu mengenakan bayaran hingga RM500 bagi setiap dokumen. Dia bergantung kepada jenis dokumen. Misalnya, kita ingin membuat dokumen IM13, mereka mengenakan charge sebanyak ringgit Malaysia 150, dan ianya bergantung juga kepada jenis-jenis printing yang digunakan, ya, dan harga range dia di antara 150 hingga RM500 lah. Datuk Dr. Muhammad Sadeh bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu. Kesemua suspek akan didakwa mengikut Seksyen 55D Akta Immigration 1959-63 Pindaan 2002 yang boleh dikenakan denda tidak kurang RM30,000 dan penjara tidak kurang 5 tahun tetapi tidak melebihi 10 tahun serta sebatan. Suspek yang memiliki dokumen palsu juga akan diusir ke negara asal selepas menjalani hukuman. Kesediaan jemaah menteri dan penjawat awam menjayakan akaun amanah bencana disambut baik pelbagai pihak termasuk wakil rakyat di Sabah. Antaranya Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata sokongan seumpama amat bertepatan bagi membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Datuk Seri Dr. Rudi yang juga pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah berkata, sokongan semua pihak termasuk jemaah menteri dan penjawat awam melalui tabung amanah berkenaan amat bermakna bagi membantu golongan terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru beliau berkata jemaah menteri di Sabah juga wajar mengambil tindakan sama. Sekiranya menteri-menteri, pembantu menteri di negeri Sabah terlibat sama,
pada saya tidak masalah. Saya akan menyahut cabaran ini dan bersedia untuk dipotong gaji kerana ini amat-amat penting sekali. Datuk Seri Rudi berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sebelum ini, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan di Ibu Negara mengumumkan sebahagian imbuhan tetap keraian ITK bagi pengurusan tertinggi dan grade 44 hingga grade 56 serta imbuhan tetap khidmat awam ITKA bagi grade 29 hingga grade 41 yang dinikmati oleh penjawat awam ketika ini akan disumbangkan kepada akaun amanah bencana dalam tempoh 3 bulan. Bantuan bayaran balik pinjaman dan moratorium di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa tambahan yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini akan membantu meringankan beban pihak yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19, ia khususnya mereka yang hilang pekerjaan dan peniaga yang terjejas pendapatan. Langkah yang sangat baik. Antaranya sangat banyak boleh membantu golongan-golongan yang terkesan lah, B40 ataupun M40 akibat lanjutan PKP yang baru-baru inilah dilaksanakan. Saya rasa baguslah, habis sekarang banyak orang terjejas, banyak yang kurang pekerjaan, banyak yang cuti tanpa gaji, sekarang pun banyak susah Pak. Jadi kalau dia kasih lanjut di moratorium, jadi sekurangnya ada masa lagi untuk dia cover balik yang payment-payment yang lepas punya Pak. Bagi yang golongan yang kena buang kerja ke apa, itu yang membantulah. Golongan yang kena buang kerja ataupun yang yang bisnes yang kecil-kecil punya macam pasar malam ke apa, sebab diorang pun tidak boleh berjualan kan. Ini kebaikannya supaya you boleh jimat sikit kau punya income lah. Walaupun kau punya income sudah kurang, jadi kau boleh simpan. Janganlah pergi pakai itu yang ada ekstra punya, pergi buat renovation kah atau bikin kereta kah. Because kita belum tahu lagi ni MCO akan extend lagi kan. Inisiatif berkenaan bernilai 30 bilion ringgit dan dijangka memanfaat lebih 5 juta peminjam yang terjejas. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini bersama pendung penularan jangkitan COVID-19. Kekal berada di rumah dan sentiasa patuh SOP. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.